Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Nur Syafika binti Salim Ai dan rakan-rakan seperjuangan saya akan membentangkan tajuk yang diberi dakwah melalui layanan emosi, kesukaan dan kasih sayang. Kita masuk kepada bab pengenalan. Cerita tentang kesukaan dan kasih sayang. Manusia ni dibekalkan dengan perasaan suka dan kasih sayang sesama mereka yang berhubung kait ataupun yang berdekatan. Contohnya dengan kita punya ibu bapa, saudara mara, anak-anak. Tapi dalam masa yang sama, manusia juga sukakan kepada benda-benda yang boleh menyenangkan hidup mereka di dunia. Disebut dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 14. Ayat tersebut menyatakan manusia disukakan kepada perkara-perkara yang boleh menyenangkan, yang boleh menyempurnakan hidup mereka di dunia. Contoh perkara-perkara yang disukai oleh manusia disebut dalam surah tersebut: perempuan ataupun lelaki, anak dan kekayaan, binatang ternakan dan lain-lain. Tapi kita kena ingat bahawa benda-benda yang kita suka di dunia ini hanyalah kesenangan untuk di dunia semata-mata. Untuk mencari kesenangan di akhirat kelak, kita kena cari duri di dunia ini. Contohnya kita buat amal kebaikan di dunia. Kita kena menunaikan solat 5 waktu, di samping menunaikan solat sunat, membaca Al-Quran dan lain-lain lagi. Jadi rumusnya di sini, perasaan suka dan kasih sayang ini adalah lumrah dalam diri kita, tidak kiralah manusia ataupun haiwan. Konsep psikologi Islam dan Barat. Persoalannya di sini, apakah perbezaan di antara kedua-dua konsep ini? Dan untuk pengetahuan anda, kita boleh gunakan konsep psikologi Islam dan Barat untuk kita berdakwah di luar sana. Okey, mari kita lihat satu persatu perbezaan di antara psikologi Islam dan psikologi Barat. Okey, kalau psikologi Islam ni, mereka berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 165 menyatakan, apa yang perlu disukai dan siapa yang perlu kita kasihi. Keutamaan kasih sayang dalam dakwah ialah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang kepada Allah adalah bersifat mutlak dan yang paling tinggi dalam Islam. Selain itu, psikologi Islam juga menggunakan akal ijtihad tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina. Contohnya pandangan dari Ibnu Sina, jiwa manusia mempunyai kemampuan secara teori dan praktikal yang membentuk kecerdikan ataupun kecergasan minda. Menurutnya lagi, jiwa itu sendiri boleh mencapai idea yang tidak boleh disedari oleh seseorang melalui perasaan, imajinasi dan anggaran. Beliau menganggap kebolehan tersebut sebagai faktor kepada tingkah laku. Maksudnya di sini, jiwa kita ni melalui perasaan akan lahirlah kepada tingkah laku. Contohnya, kita suka kepada seseorang. Jadi kalau kita suka, kita kena tunjuk efek, iaitu efek dari tingkah laku. Tingkah laku kita sayang orang itu, kita bimbing orang itu ke jalan yang benar. Itu yang dimaksudkan dengan pandangan Ibnu Sina. Okey, kita tengok kepada psikologi Barat. Psikologi Barat ni mereka menggunakan sumber-sumber teori dan pandangan akal logik serta psikologi ilmuwan sahaja. Contohnya dari teori ekologi Bronfenbrenner menjelaskan bahawa kanak-kanak merangkumi 5 jenis sistem ekologi, iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem. Menurutnya lagi, kelima-lima yang disebutkan tadi adalah mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Jadi, psikologi Barat ini, kalau dalam dakwah, mereka ni menggunakan kajian tingkah laku manusia. Jadi, diorang kena kaji personaliti orang itu. Orang ni macam mana? Contohnya, orang ni, dia ni jenis yang pemarah. Jadi, kita mesti menjadi orang yang tenang. Begitu. Untuk jadi orang yang tenang, jadi kita mau berkawan dengan orang itu, kita kena faham dulu orang tu macam mana. Jadi itulah kita kena kaji personaliti orang itu, baru kita berkawan dengan dia.
baru kita kenal, oh dia ni orangnya begini, barulah timbullah hubungan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masturina binti Labin dari kelas 5E. Saya akan membentangkan mengenai mengenal pasti personality berkaitan psikologi dakwah. Yang pertama, yang kedua iaitu huraian dan contoh. Okey, kita mulakan. Personality secara umumnya memperihalkan seseorang individu itu, manakala secara khususnya personality ini bermaksud sifat-sifat fizikal, emosi dan sebagainya. Dalam psikologi dakwah, pendekatan emosi ini juga salah satu usaha dakwah yang boleh kita ambil, dan inilah yang kita boleh gunakan di masa zaman yang sekarang ni lah, akhir zaman sekarang yang pelbagai jenis manusia. Sebagai contoh, dakwah melalui emosi ini dalam bentuk kesukaan dan kasih sayang. Manusia ni kan dia dibekalkan dengan perasaan suka dan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Seperti hubungan antara anak dan ibu bapa, antara suami dan isteri, dan banyak lagi lah. Dengan adanya perasaan ni, kita dapat mengawal persekitaran kita. Sekiranya tiada, mungkin dia tahu apa yang berlakukan. Kalau kita tidak perasaan kasih sayang ni, mungkin kucar kacir, macam tu. Al-Quran telah menyebut beberapa perkara yang disukai oleh manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 14 yang bermaksud dihiaskan, yakni dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesedangan hidup di dunia, dan yakni ingatlah pada sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya, yakni syurga. Jadi dalam dakwah ni kita telah diberi satu garis panduan yang jelas lah tentang kesukaan dan kasih sayang ni. Apa yang perlu kita sukai, apa yang mesti kita kasihi. Jadi keutamaan kasih sayang dalam kita berdakwah, kita mesti tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulnya. Macam itulah kita sebagai pendakwah ni, kita mesti letakkan itu yang paling tertinggi. Sabda Nabi SAW pula yang bermaksud ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, iaitu yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah, dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Hadis ini dibawa oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya hendaklah kita letakkan di tempat paling tinggi dalam kehidupan kita untuk mencapai darjat seorang Islam yang diterima baik. Sebagai seorang pendakwah, kita hendaklah mengaplikasikan layanan emosi ini dalam kita berdakwah lah, antara usaha dakwah kita. Semoga dengan usaha kita yang sebegini mampu menarik ramai orang untuk lebih mengenali Islam. Kesimpulannya di sini, betapa pentingnya kita mempelajari psikologi dalam dakwah ini. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Secara ringkasnya, keutamaan kasih sayang ialah ditujukan kepada Allah dan selepas itu kepada Rasulnya. Kasih sayang kepada Allah adalah mutlak dan tertinggi. Seterusnya, dalam hadis Rasulullah SAW, baginda bersabda, ada 3 golongan yang dapat mengecapi kemanisan iman. Pertama, dia mengasihi Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Kedua, dia mengasihi seseorang hanya kerana Allah. Ketiga, dia tidak suka kembali kepada kufur selepas dia diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia tidak sekali-kali suka dicampak ke dalam api. Dibawa oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Atika Aidil binti Nyomba akan menyimpulkan tajuk yang dibentangkan oleh kami, iaitu tentang dakwah melalui layanan emosi, iaitu kesukaan dan kebahagiaan.
Poin yang pertama ialah dakwah itu sendiri mengarahkan manusia supaya menggunakan emosi itu pada tempat yang boleh membawa kebaikan. Golongan yang bergembira dengan kemewahan yang didapati sehingga lupa daratan, sedangkan segala rezeki yaitu pemberian daripada Allah. Golongan seperti ini hanya dapat bergembira dalam jangka waktu yang sangat pendek saja. Selepas itu, mereka akan diazab dengan azab yang amat pedih atas sikap mereka yang lupa daratan itu. Dakwah juga menjelaskan kesukaan sebenarnya yang dirasai oleh seseorang, yaitu kesukaan karena kemenangan untuk masa depan yang berpanjangan. Poin yang kedua ialah keimanan seseorang itu terlihat bagaimana sayangnya dia kepada umat yang lain. Kasih sayang yang dipandu juga ialah kasih sayang dalam pembinaan masyarakat manusia, pertolongan dan jalinan antara mereka. Asas kepada kasih sayang untuk pembinaan masyarakat yang utuh, di samping keutamaan kasih sayang kepada Allah dan Rasulnya, ialah kasih sayang di kalangan suami istri, keluarga dan golongan yang lemah. Poin yang ketiga, bijak bermain dengan emosi untuk meraih keberkesanan. Ini karena emosi banyak melahirkan tingkah laku, maka kawalan dan arahan yang ketat untuk menjamin penggunaannya dengan betul dan selamat perlu dilakukan. Dan poin yang keempat, yaitu kasih sayang dan kebahagiaan adalah kunci silaturahim. Kasih sayang perlu diberikan kepada golongan yang lemah dengan memberikan sesuatu yang diperlukan. Tetapi ada 3 perkara yang mesti berada di tempat yang paling tinggi, yaitu terhadap Allah, Rasulnya, dan jihad untuk agamanya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh kami bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.